Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada guru-guru dan rakan-rakan yang sudi menonton siaran kami. Hari ini kami akan membincangkan jenis pemilikan entiti perniagaan iaitu syarikat sendirian berhad. Syarikat sendirian berhad ialah entiti perniagaan yang dimiliki oleh individu-individu yang menjumbangkan modal dalam bentuk saham dan sekaligus bersetuju untuk berkongsi untung rugi. Selain itu, pemilik saham juga adalah pemilik syarikat. Perniagaan syarikat sendirian berhad merupakan satu perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan juga merupakan entiti yang sah terpisah daripada pemiliknya ataupun dikenali sebagai entiti berasingan daripada pemiliknya. Contohnya, kewujudan syarikat masih kukuh dan kekal sekiranya salah seorang daripada ahli pemegang saham meninggal dunia ataupun menarik diri. Sebarang pembubaran tidak ada oleh syarikat itu. Contoh syarikat sendirian berhad ialah Tenaga Nasional Berhad dan Kanal Marketing Sendirian Berhad. Mari kita beralih pula kepada ciri-ciri syarikat sendirian berhad. Syarikat sendirian berhad terbagi kepada 6 ciri-ciri iaitu milikan, modal, pengurusan, liability, agihan keuntungan dan cukai. Baiklah, mari kita pergi satu persatu ciri-ciri syarikat sendirian berhad. Ciri yang pertama ialah milikan. Milikan syarikat sendirian berhad antara 2 hingga 50 orang pemegang saham sahaja. Milikan perniagaan ini tidak boleh melebihi 50 orang. Sekiranya kita membaca artikel atas surat khabar terpapar 2 hingga 50 pemegang saham, automatik ini ialah syarikat sendirian berhad. Ciri yang kedua ialah modal. Jualan saham hanya dijual kepada orang perseorangan. Jualan ini tidak boleh terbuka kepada orang awam. Maksud di sini, modal yang digunakan bukan daripada pemilik syarikat, tetapi daripada penjualan share. Seterusnya, pengurusan. Ahli lembaga pengarah dilantik antara pemegang-pemegang saham dan sekurang-kurangnya salah seorang daripada pemegang saham dipertanggungjawab untuk menguruskan syarikat. Seterusnya, liability terhad. Liability terhad syarikat sendirian berhad tidak melibatkan sebarang aset peribadi, iaitu pemegang saham yang melabur hanya kehilangan modal yang dilaburkan sahaja, tidak melibatkan aset peribadi. Ciri yang kelima ialah agihan keuntungan. Agihan keuntungan syarikat sendirian berhad adalah dalam bentuk dividen. Pemilik akan mendapatkan untung syarikat mengikut peratusan saham yang dilaburkan. Makin banyak pemilik melabur, makin banyaklah pemilik mendapat pulangan untung. Ciri yang keenam ialah cukai. Syarikat sendirian berhad dikenakan cukai keuntungan syarikat. Cukai yang dikenakan oleh sesebuah syarikat bergantung kepada keuntungan yang diperoleh. Cukai amat penting dan perlu dibayar mengikut masa yang ditetapkan. Sekarang, kita beralih pula kepada langkah-langkah penubuhan syarikat. Okey, seterusnya ialah langkah-langkah penubuhan syarikat, which is langkah ni ada 6 langkah, iaitu langkah yang pertama, pengurus perlu mendaftarkan syarikat dengan pendaftar syarikat di SSM, iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Langkah yang kedua pula, lepas pengurus daftar syarikat, pengurus perlu kena bayar iuran pendaftaran perniagaan kepada pendaftar syarikat tadi dengan berasaskan jumlah yang dibenarkan. Contohnya macam RM30 ke RM60 ke, kan. Jadi langkah yang ketiga pula, pengurus perlu membuat permohonan untuk carian nama menggunakan Gorang 13A. Langkah yang keempat pula, pengurus juga perlu membuat permohonan untuk daftar syarikat tersebut. Jadi untuk daftar syarikat tersebut, pengurus perlu menyediakan 5 jenis borang
which is borang tersebut merupakan tata wujud syarikat, tata urus syarikat, borang 6, borang 48A dan borang 48F. Semua borang ni diperlukan untuk menubuhkan syarikat tersebut. Jadi langkah yang kelima pula, bila borang semua tu dah lengkap, dah siap isi, pengurus tersebut perlu menyerahkan semua semua borang tersebut kepada pendaftar syarikat. Jadi lepas serahkan kepada pendaftar syarikat, langkah ke-6, pengurus tersebut perlu mengambil sijil pengakuan lepas semuanya dah siap. Lepas semuanya dah settle lah, macam borang-borang tu pun dah hantar. Jadi pengurus tersebut perlu mengambil sijil pengakuan pembadanan syarikat, iaitu borang 9. Jadi kalau dah dapat sijil tersebut, pengurus tersebut perlu pamerkan sijil tersebut di tempat yang orang senang nampak supaya orang tahu syarikat tersebut telah didaftarkan di bawah SSM. Antara syarikat Persina Berhad dengan syarikat awam berhad. Poin pertama iaitu bilangan pemilik. Untuk syarikat Persina Berhad, 2 hingga 50 pemegang saham sahaja. Manakala syarikat awam berhad pula 2 hingga tiada had maksimum. Untuk poin kedua iaitu pemilik saham. Syarikat Persina Berhad iaitu pemilik share terbuka kepada kumpulan orang perseorangan sama ada ahli keluarga, saudara mara ataupun rakan. Manakala syarikat awam berhad pula pemilikan share terbuka kepada orang ramai yang berminat untuk pelapor. Poin ketiga pula, laporan kewangan. Untuk syarikat sendirian berhad, tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. Senang dikatakan, hanya ahli keluarga sahaja ataupun rakan dia sahaja yang boleh tahu pasal laporan kewangan ni. Manakala syarikat awam berhad pula perlu diumumkan kepada orang ramai sebab dia oranglah yang melaporkan untuk syarikat tu. Untuk poin keempat pula, pendaftaran nama syarikat. Untuk syarikat Persina Berhad perlu dimasukkan perkataan sendirian berhad, contohnya Alisha Berhad. Manakala syarikat awam berhad pula perlu dimasukkan perkataan berhad, contohnya Petronas Cinemaker Berhad. Untuk poin kelima pula, penyenaraikan saham di usaha saham. Untuk syarikat Persina Berhad tidak dibenarkan untuk menyenaraikan saham di pusat saham. Manakala syarikat awam berhad pula, saham syarikat boleh disenaraikan di pusat saham. Nombor ke-6 pula, pemindahan hak milik saham. Syarikat Persina Berhad perlu mendapat persetujuan daripada pemegang saham lain. Manakala syarikat awam berhad pula bebas dijual kepada sesiapa sahaja tanpa perlu mendapat persetujuan daripada pemegang saham lain. Akhir sekali, pengurusan pengangkatan. Syarikat Persina Berhad diletakkan di bawah tanggungjawab pemegang saham, terutama pemegang saham majoriti. Kalau syarikat awam berhad pula diletakkan di bawah tanggungjawab pemegang saham majoriti ataupun orang luar yang terdiri daripada golongan profesional. Sekian, terima kasih.